Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini saya ingin cuba untuk menghuraikan sedikit berkenaan tentang martabat tujuh. Martabat tujuh daripada sebuah kitab yang masyhur di kalangan alam Melayu, iaitu kitab karangan Syekh Daud Al-Fattani yang bernama Al-Manhalus Safi. Al-Manhalus Safi, yang kitab ini sebenarnya banyakkannya dikarang ataupun diajar di sebelah pada masa dahulu dan juga di negara-negara ataupun di Hijaz, tanah Hijaz. Dan kitab ini merupakan apa kita kata sebagai perbahasan yang dalam, dan kebanyakan guru-guru syekh murabbi dan mursyid, dia hanya akan mengajarkan kitab ini ketika mana murid-muridnya telah mencapai pada martabat yang tertentu, pada maqam yang tertentu, bukan pada orang awam. Cuma pada hari ini saya ingin mengupas sedikit berkenaan tentang mungkin di sana ada salah faham daripada kalangan kita berkenaan tentang martabat tujuh. Jadi menyebabkan hari ini ataupun ketika ini martabat tujuh dianggap sebagai serong dan kesongsang, hingga ada mereka yang menafikannya. Padahalnya martabat tujuh ini adalah antara perkara asas yang perlu kita faham bagaimanakah kejadian manusia. Kejadian manusia sebelum ataupun kejadian manusia yang sebenarnya lah. Adakah hanya menjadi sekadar manusia semata-mata, ataupun di sana ada beberapa perkara yang perlu kita tahu, terutamanya berkenaan tentang kejadian makhluk yang telah mungkin ataupun dibuka kasyaf kepada para awliya, maka diajarkan kepada para muridnya, dan muridnya juga beramal, akhirnya terbuka juga kasyaf yang sama. Jadi inilah dia kitab Al-Manhalus Safi. Tapi bila saya tanyakan pada hari ini, kebanyakannya sudah tidak ramai lagi yang belajar ataupun yang mengajar kitab ini kerana terlalu rumit. Pertama dari sudut bahasanya, yang kedua kefahaman kerana ia berkait dengan pelbagai ilmu, pelbagai jenis ilmu yang perlu diketahui ataupun difahami oleh seseorang yang ingin berkecimpung dalam bidang ini. Sebelum itu kita lihat apakah yang mukaddimah daripada Syekhul Musannif. Dia kata, ketahui olehmu hai saudaraku yang diberi petunjuk, bahawa diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan hatiku dan hatimu dengan punya nur iman dan tauhid. Jadi Syekh Musannif kata, barang siapa yang golongan saudara ni dirujuk kepada murid yang mana diterangkan hatinya dengan nur iman dan tauhid, dikata bahawasanya adalah bagi segala kaum penghulu ahli sufi. Bagi golongan ahli sufi ini ada beberapa istilah yang mereka itu yang tiada mengetahui akan dia melainkan ahlinya, yang perkataan ataupun kalimah-kalimah yang biasa pakai oleh golongan ahli sufi hanya difahami oleh ahli sufi sahaja. Jadi mereka yang tidak berkecimpung di dalam golongan tasawuf, maka mereka tidak mengetahui apakah yang dikatakan oleh golongan sufi. Nanti saya akan tunjukkan beberapa kalimah yang mungkin yang digunakan ataupun pakai oleh golongan sufi, yang tidak macam-macam kita kata tidak difahami oleh orang kita. Orang kita sebab
Pertama, kerana kalimah ini berkaitan tentang ilmu tasawuf sahaja. Bila kita rujuk dalam bahasa Arab, maksudnya adalah lain. Tetapi hakikatnya sebenarnya membawa kepada maksud yang sama. Cuma perlu, kerana ini merupakan kalimah yang diguna pakai ataupun kalimatun tadawalu bainas sufiyah. Kalau kalimah yang berlegar-legar di kalangan golongan sufi. Jadi orang awam agak tidak mengetahui. Maka dihuraikan ataupun dinyatakan oleh Syekhul Musannif supaya kita boleh fahamlah. Kita boleh faham. Maka sama lagi, maka tiada harus bagi yang bukan ahlinya mutalaahkan segala kitab mereka itu. Jadi mereka yang bukan di dalam kalangan ahli tasawuf, bila membaca ataupun bermutalaah, membelek-belek akan kitab ahli sufi, maka tidak harus, bahkan boleh membawa kepada haram, kerana takut kesalahfahaman, takut menjadi salah faham di kalangan kita. Sebab itu nanti saya nyatakan beberapa perkara yang mungkin di kalangan al-tasawuf itu adalah norma biasa, tetapi bila kita golongan ahli biasa, kita dengar, wah, terkejut, ataupun tidak faham, akhirnya menyalahkan golongan ahli tasawuf. Ini yang, sebab itulah bagi kita orang awam, hanya cukup kalau golongan tasawuf berkata itu, kita selagi mana ianya tidak bertentang ataupun diterima pakai oleh semua para ahli tasawuf ataupun golongan para ulama, maka kita terima. Sebab apa? Sebab dia kata sebab itulah diharamkan mutalaah segala kitab mereka itu bagi yang bukan ahlinya. Haram. Contohnya kitab yang berkenaan tentang martabat 7, kalau bukan daripada golongan ahli, akan menjadi kesalahfahaman dan menjadi fitnah semula kepada golongan tasawuf. Seperti kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, nahnu qaumun tahrumu muta'alatu kutubina, bahawasanya adalah kami satu kaum yang haram memutalaahkan segala kitab kami, yakni apabila tiada ia tahu akan istilah mereka itu. Jadi hukumnya dan juga disepakati bahawasanya tidak boleh, tidak harus bagi ahli orang awam untuk membaca ataupun bermutalaah kitab-kitab kitab-kitab tasawuf yang peringkat tinggi. Sebab kitab tasawuf ni ada tiga peringkat. Pertama, kitab tasawuf peringkat awam, contohnya Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub, itu ialah peringkat awam. Manakala peringkat pertengahan contohnya Hikam. Itu yang peringkat pertengahan sebenarnya. Kalau ikut ranking daripada dalam pengajian ilmu tasawuf, kitab Hikam itu ialah peringkat pertengahan, kerana terdapat berbagai istilah-istilah ataupun kalam-kalam daripada Ibnu Athaillah itu yang mana boleh mengelirukan bagi mereka yang tidak berkecimpung dalam alam tarekah. Yang ketiga ialah kitab tasawuf yang peringkat tinggi. Contohnya berkenaan tentang martabat 7 ini adalah antara yang dikatakan sebagai martabat ataupun tingkatan yang tinggi. Okey, jadi tidak harus bagi mereka yang tidak bukan daripada ahli tasawuf cuba hendak membaca tasawuf, maka ditakuti akan membawa pada fitnah. Maka sagianya jangan kita memudah-mudahkan segala perkataan mereka itu. Jangan kita tolak akan perkataan mereka itu, kerana perkataan mereka itu diperoleh dengan ilham Tuhan mereka itu. Kerana segala apa yang didapati oleh tasawuf itu adalah merupakan kita kata sebagai ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebanyakan segala kitab mereka itu dengan perkataan yang mutasyabihat tidak dapat difahami bagi segala orang yang ahli zahir mengambil perhatian dengan zahir perkataannya. Jadi kalau kita orang zahir, kita hanya memahami daripada zahir kitab ataupun zahir perkataan saja. Bila kita membaca kitab-kitab golongan al-tasawuf yang tinggi-tinggi, maka kita tidak dapat memahaminya, kerana adalah pada zahirnya menyalahi syariat. Kalau kita lihat pada martabat 7 ni, seumpamanya ia menyalahi syariat. Tapi itulah bila kita ulas dan juga kita perhatikan dengan sebenar-benarnya, ia merupakan itulah kenyataan sebenar. Dan pada hakikatnya tiada sekali-kali menyalahi akan batin syariat. Sebenarnya tidak menyalahi pun,
Tetapi kerana kita tidak, kita ni bukan orang yang orang yang alim ataupun ahli dalam bidang tersebut, maka kita akan mengatakan itu adalah salah, itu adalah tidak benar, kerana akal fikiran kita ni tidak sampai. Sebab itulah Nabi SAW dan juga para ulama pada para sahabat telah berkata, kallimun nas ala qadri uqulihim, berkatalah kepada manusia berdasarkan kepada pemikiran mereka. Sebab itulah kitab seperti contoh Martabat 7 ni diharamkan kepada orang awam ataupun orang yang baru nak belajar, ditakuti menyalahi akan kehendak ataupun menyalahi akan pemikiran mereka, dan akan disalahguna ataupun disalahfahami, akhirnya membawa pada fitnah. Maka wajiblah atas murid apabila tiada tahu akan kehendak mereka itu, ia menyerahkan perkataan mereka itu padanya. Jangan kita serah kepada mereka yang mengetahuilah, pada mereka yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Jangan ia mungkarkan dia dan jangan menyalahkan dia. Sebagai adab, kalau kita seorang murid, maka ahli tasawuf ataupun yang baru nak belajar tarikat, maka kita serahkan perkataan itu kepada mereka. Mudah-mudahan kita akan mendapat kefahaman, atau dibukakan pintu hati untuk memahami akan apakah yang dimaksudkan oleh kalam mereka. Seperti kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, dia kata at-tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra. Bermula yang membenarkan pada ilmu kami, ilmu tasawuf adalah merupakan kewalian yang kecil. Maka setengah daripada istilah yang diguna pakai oleh ulama tasawuf adalah, contoh, hurufun aliyatun, huruf yang tinggi, huruf yang tinggi. Yang lagi akan datang kenyataannya dua bait syair karangan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dan lagi contoh kata tilmiz maksudnya murid daripada Ibn Arabi dan juga khalifahnya yang bernama Sadruddin. Sadruddin pun sama juga. Sadruddin adalah merupakan murid kepada Muhyiddin Ibn Arabi. Dia kata wara'al haqqa mir'atan yura, dan juga nanti akan dinyatakan apakah sebenarnya isyarat-isyarat, contohnya huruf yang tinggi, dan melihat Allah dengan cermin. Ini merupakan isyarat-isyarat yang dinyatakan oleh ahli tasawuf, yang kita sebagai orang awam perlu serahkan kepada mereka. Nanti insya-Allah akan dinyatakan secara ringkas. Saya cuba untuk menerangkan secara ringkas, sekadar diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saya, berdasarkan kepada pengajian saya dengan guru berkenaan dengan kitab ini, iaitu kitab Al-Manhalus Safi. Jadi insya-Allah kita masuk pada bahagian seterusnya, iaitu 7 martabat. Ketahui olehmu bahawasanya adalah bagi hak Ta'ala beberapa martabat. Yang ni yang perlu kita faham. Adakah Allah Ta'ala itu mempunyai martabat pertama? Sebenarnya martabat di sini yang dimaksudkan dengan martabat ialah bagaimana kejadian manusia itu bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini diciptakan oleh Allah. Itu kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Dijadikan oleh Allah Ta'ala sehingga kepada menjadinya manusia. Disitulah beberapa peringkat. Itu yang hendak dinyatakan sebagai 7 martabat. Bukannya lahir daripada ibu saja ataupun daripada campuran ibu dan ayah sahaja, tetapi dia berasal daripada satu martabat yang mana di luar daripada pemikiran manusia. Di luar pada pemikiran manusia. Nanti saya terangkan apakah dimaksudkan dengan perkataan tersebut. Ketahui olehmu, pertama adalah martabat ahadiyah, iaitu martabat la ta'ayyun. Martabat pertama ialah ahadiyah ataupun martabat la ta'ayyun, yakni kunhi zat. Maksudnya di sini adalah semata-mata zat. Tetapi
di situ sudah ada satu perkara ataupun satu kenyataan yang Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan sesuatu, tetapi tidak dinyatakan. Allah Subhanahu Wa Taala hendak menjadikan sesuatu tapi tidak dinyatakan, maka di sini panggil la ta'yun ataupun peringkat ahadiyah, semata-mata zat. Sebab bagi contohnya tarekat Tijaniyah mengata yang daripada pendirinya ataupun daripada pengasasnya itu Syekh Sidi Abdul Abbas At-Tijani rahimahullahu taala, dia kata di peringkat daripada ahadiyah ni sebenarnya ada satu lagi peringkat, iaitu panggil peringkat kunhi semata-mata zat, iaitu zat semata-mata. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak akan menjadikan makhluk, maka di situlah berlakunya satu keinginan, yang mana yang kita tahu sebuah hadis, walaupun di sana terdapat beberapa daripada golongan al-hadis yang tidak dapat menerimanya, tetapi diguna pakai oleh ahli tasawuf, iaitu kuntu kazam makhfiyan fa ahbabtu an u'raf, aku merupakan perbendaharaan yang terpendam. Di sinilah di peringkat dipanggil sebagai di peringkat ahadiyah. Tapi tidak dinyatakan la ta'yun, tidak dinyatakan siapakah atau bagaimanakah, tidak dinyatakan. Maka di sinilah dipanggil sebagai kunhi zatnya. Maka peringkat yang keduanya ialah peringkat wahdah yang dinamakan sebagai ta'ayyun awal, iaitu ibarat daripada ta'alluq ilmunya akan zatnya. Yang ni adalah merupakan perbincangan di dalam sifat 20. Dalam sifat 20, dalam sifat ilmu, dicatatkan bagaimana dengan ta'alluq inkishaf, ta'alluq yang meliputi semuanya. Maka di peringkat ini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmunya Allah hendak menjadikan makhluk. Di peringkat tadi kuntu kazam makhfiyan, maka ahbabtu an u'raf, aku suka orang mengenaliku. Maka di situ di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tahu akan kewujudan makhluknya. Maka di sini secara ijmal, secara keseluruhan, sebab itu ta'alluq inkishaf secara keseluruhan, maka dinamakan di sini ialah hakikat Muhammadiyah. Sebab itulah hakikat Muhammadiyah bukannya ialah jadid, bukannya makhluk. Maka barang siapa yang berkata hakikat Muhammadiyah itu adalah makhluk, sebenarnya telah kufur dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat hukum orang kata hakikat Muhammadiyah ni adalah satu benda makhluk. Sebenarnya tidak. Hakikat Muhammadiyah berada pada martabat qadim, martabat ketuhanan. Tetapi bagaimana ianya proses atau martabat itu berlaku daripada la ta'yun, tidak dinyatakan semata-mata zat. Lepas itu dinyatakan, maksudnya ada kenyataan yang pertamanya ialah Allah Ta'ala hendak menjadikan makhluk ataupun mawjud, tetapi secara ijmal, secara umum. Ayat ni yang perlu dipahami oleh kita. Kalau salah faham, maka menyebabkan kufur. Jadi boleh kita kena kata kita ni, la ta'yun awal ialah martabatnya adalah qadim, martabat ketuhanan. Manakala martabat yang ketiga ialah martabat wahidiyah, maka dinamakan ta'yun sani, iaitu ibarat daripada ta'alluq ilmunya dengan akan zatnya dan segala sifatnya. Segala ilmu Allah Ta'ala ni kita kena faham, sifat berdiri dengan zat. Maka sifat itu berkehendakkan yang lebih daripadanya, maka dinamakan sebagai ta'alluq. Jadi ta'alluq bagi ilmu ni ialah ta'alluq inkishaf, ta'alluq menyeluruh, keseluruhan. Allah Ta'ala tahu yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sebab itulah di peringkat wahdah yang kedua, dia tahu tetapi dibuat secara umum. Contoh nak bagi faham begini, seorang arkitek, dia tahu bagaimanakah bangunan hendak dibuat. Itu di dalam pengetahuannya dia tahu begini, tetapi dia hanya tahu benda yang secara setongkol sahaja. Ini nak buat pemandangan, tapi Allah Ta'ala
jauh daripada pembangunan tersebut, tapi nak bagi faham.